Ramai 120 orang pengunjung pergi ke sebuah pasar Ramadan. Jadi kita punya set semester ni mesti ada seramai 120 orang ni. Okey, ada seramai 120 orang. Jadi daripada 120 orang ni, kita nak tahu ada kata ada orang yang membeli makanan, ada orang yang membeli minuman. Kita ada dua kategori. Lepas tu kita ada juga orang yang membeli kedua-duanya. Dia beli makanan, dia beli minuman juga. Jadi kita akan buat satu bulatan, lepas tu bulatan kedua. Okey, bulatan ni semua ni dia ada kat sini, dia ada berlanggar antara satu sama lain. Okey, jadi kat sini satu yang warna biru ni saya namakan set untuk A, iaitu pelanggan yang membeli makanan sahaja. Kemudian yang lagi satu ni set warna hijau ni set B, pelanggan yang membeli minuman. Okey, set B ni pelanggan yang membeli minuman, set E ni pelanggan yang membeli makanan. Kemudian kita ada 16 orang yang dia beli dua-dua. Dia beli makanan dan minuman sekali. Jadi 16 orang ni kita kena letak kat tengah-tengah ni. Sebab dia beli dua-dua, makanan pun dia beli, minuman pun dia beli. Okey, jadi saya letakkan 16 tu kat situ. Okey, 16 orang ni kita letak kat sini. Kemudian kita nak tahu berapa orang kat sini berapa orang je yang beli makanan sahaja. Yang membeli makanan sahaja. Jadi daripada yang jumlah kita orang yang membeli makanan ada 61 orang. Jadi kita nak tahu yang beli makanan sahaja tu berapa orang. Jadi 61 ni kamu kena tolakkan dengan 16 ni. Okey, jadi 61 tolak 16 akan dapat 45 kat sini. Jadi bila kamu nak check balik betul ke 45 ni, kamu boleh check lah, kamu ambil 45 ni bila ditambahkan dengan 16 dapat tak 61 orang ni. Jadi kita check ya. Okey, 45 tambah 16 dapat balik 61 orang, iaitu jumlah orang yang membeli makanan grup A ni. Okey, grup A kita jumlah orang yang beli makanan cukup 61, iaitu ada 45 orang je yang membeli makanan sahaja, manakala ada 16 orang ni dia beli makanan dan minuman. Okey, jadi bila kita nak cari jumlah murid yang jumlah pelanggan yang beli minuman sahaja, jadi jumlah pelanggan yang membeli minuman keseluruhannya ada 75 orang. 75 orang kat sini. Jadi macam mana kita nak tahu berapa orang je yang beli minuman sahaja? Jadi 75 orang ni kamu kena tolak dengan 16 ni, sebab 16 ni orang yang beli minuman dan makanan. Makanan plus minuman. Jadi kita kena tolak 16, kita akan dapat 59 orang, iaitu pelanggan yang beli minuman sahaja. Minuman sahaja. Okey, ini adalah jumlah pelanggan yang beli makanan dan minuman. 59 ni jumlah yang beli minuman sahaja. Jadi kamu boleh check betul tak kamu punya jumlah pelanggan yang beli minuman sahaja tu ada 75 orang. Jadi kamu akan ambil 16 ni tambah kembali dengan 59, check kat kalkulator betul tak dapat 75. Jadi 59 tambah 16 kamu akan dapat 75. Jadi cukup jumlah yang membeli minuman. Jadi kamu dah cukup dah ni, semua ni dah cukup. Jadi soalan kita minta kita cari apa? Dia minta kita hitungkan bilangan pelanggan yang membeli minuman sahaja. Jadi pelanggan yang membeli minuman sahaja adalah kawasan yang ni. Jadi saya highlight kawasan yang ni. Okey, kawasan yang ni saja yang membeli minuman sahaja. Jadi yang membeli minuman ada 59 orang. Jadi bilangan pelanggan yang membeli minuman sahaja ada 59 orang. Macam tu je. Okey, jom tengok contoh yang kedua. Okey, dia kata kat sini, pen saya, mana pen saya? Okey, dia kata kat sini, highlight pula. Okey, dia kata sebuah pasar raya mengadakan kempen hari tanpa beg plastik. Okey, pelanggan yang hadir perlu membeli beg plastik atau beg guna semula untuk membungkus barang yang dibeli. Okey, terdapat seramai 90 orang pembeli yang hadir. 51-nya membeli beg plastik. 48 lagi dia beli beg
guna semula. Terdapat 9 orang yang membeli kedua-dua beg plastik dan beg guna semula. Hitungkan bilangan pembeli yang tidak menggunakan beg plastik. Jadi pertama sekali bila dapat soalan macam ni, kamu kena lukis gambar Raja van. Jadi mula-mula buatkan gambar Raja van kita, buat kotak, letakkan set semester. Okey, dalam kita punya set semester ni mesti ada 90 orang, iaitu 90 orang yang hadir ke pasar raya tu. Okay, jadi buatkan bulatan yang pertama dan bulatan yang kedua. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita ada 9 orang yang dibeli dua-dua. Kita kena ada satu ni dia share kat sini. Okey, jadi yang A ni saya namakan sebagai pelanggan yang membeli beg plastik. Lagi satu grup ni, grup B adalah pelanggan yang membeli beg guna semula. Dia ada dua. Jadi kita punya grup A ni mesti ada seramai 51 orang. Jadi grup A kita, sekejap saya tukar pen. Pen warna, saya tukar warna pen. Okay, grup A kita ni mesti keseluruhannya kita kena ada seramai 51 orang. Itu 51 orang yang membeli beg plastik. Tapi kat sini kita dah ada grup B ni pula pelanggan yang membeli beg guna semula. Jadi daripada sini kita tengok ada 9 orang yang dia beli dua-dua. Beg plastik pun ada, beg guna semula pun dia ada. Jadi kat tengah-tengah ni kita akan letak 9, iaitu dia beli beg plastik pun dia beli, beg guna semula pun dia beli. Jadi pada 9 orang ni kita nak cari yang grup untuk yang membeli beg plastik saja. Yang membeli beg plastik saja tu kita tak tahu ada berapa orang. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, daripada 51 ni kamu kena tolak dengan 9. Sebab 9 ni jumlah orang yang beli dua-dua. Jadi kita nak tahu jumlah pelanggan yang membeli beg plastik saja. Jadi 51 ni kena tolakkan dengan 9. Kamu akan dapat 42 kat sini. Jadi 42 ni adalah jumlah pelanggan yang membeli. Jumlah pelanggan yang membeli silap. Jumlah pelanggan jumlah ya Allah, susah benar nak menulis ni. Okay, jumlah pelanggan yang membeli beg plastik saja. Beli beg plastik saja. Sahaja tu beza kelas dengan semua. Ni dia beli satu je beg plastik. Yang ni dia beli beg plastik dan beg guna semula. Jadi bila kita hitung balik jumlah keseluruhan ni cukup 51, iaitu kalau 42 tambahkan dengan 9 cukup 51 orang bagi pelanggan yang membeli beg plastik. Macam ni. Okay, 51 orang yang membeli beg plastik. Jadi kemudian kita nak cari jumlah pelanggan yang membeli beg guna semula sahaja. Jadi berapa orang? Kita ada 48 orang yang membeli beg guna semula sahaja. Yang membeli beg guna semula. Jadi kita nak tahu jumlah yang beli beg seberguna sahaja tu berapa. Jadi kita tolak 9. Sebab 9 ni adalah jumlah pelanggan yang beli dua-dua. Jadi kita nak tahu yang beli satu je, iaitu beg guna semula tu berapa. Jadi 48 ni kena tolakkan dengan 9. Kamu akan dapat 39. Iaitu 39 ni adalah pelanggan yang membeli beg guna semula sahaja. Jadi macam ni kita nak tahu ada berapakah bilangan pelanggan yang tidak menggunakan beg plastik. Selain beg plastik ni ada 39 orang. Jelas tak kelas ni? Ada tak apa-apa yang tak jelas? Ada tak apa-apa tak faham? Ni tak ramai ni hari ni. Janganlah malu-malu nak tanya. Ada tak kelas yang tak faham? Boleh ke? Kita ada 90 orang yang hadir ke pasar raya tu. Lepas tu, boleh ke yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Boleh. Boleh ya? Okay, saya harap kamu faham ya. Daripada 9 ni dia beli dua-dua.
Jadi kita kena tolak 9 ni untuk kita tahu yang dia beli beg plastik je. Beg plastik sahaja tu ada berapa? 42. Okay, kemudian kita kena tolak daripada 48 orang yang beli beg guna semula ni, berapa yang beli beg guna semula sahaja. Sebab tu kita kena tolak 9, sebab 9 ni adalah pelanggan yang beli dua-dua beg. Jadi bila kita nak tahu dia beli beg guna semula tu berapa je, daripada 48 jumlah yang beli beg yang beli beg guna semula tu, ada berapa yang beli beg guna semula sahaja tu. Sebab tu kita kena tolak dengan 9. Okey, saya harap kamu tak ada masalah yang tu. Jadi dia kata hitungkan bilangan pembeli yang menggunakan beg plastik, yang tidak menggunakan beg plastik, iaitu 39 orang. Pelanggan yang menggunakan beg guna semula. Okey, saya harap tak ada masalah ya yang ni. Okey, jom tengok contoh yang kedua. Okey, dia kata gambar Raja Van di bawah menunjukkan bilangan unsur di dalam set P, Q dan R. Okey, set P, Q dan R. Betul, dia kata gabungan set P, set Q, set R kita ni, semua ni. Lepas tu dia kata jumlah set semester kita ada 68. Maknanya semua dalam ni jumlah dia 68. Jadi dia suruh kita cari nilai M. Jadi macam mana nak buat? Okey, tengok P kita dulu. Okay, P kita ni ada unsur apa je? Ada unsur 3M. Okey, 3M. Okey, tambahkan dengan 4. Tambahkan dengan 3. Dalam circle warna merah ni ya. Dalam bulatan warna merah ni. Okey, tambahkan 7. Kemudian tambahkan 7. Okey, ada 4. Okey, tu ada 3M, 4, lepas tu 3, 7. Okey, selesai P kita, bulatan warna merah. Okey, sekarang tengok bulatan warna biru pula, Q kita. Okey, Q kita ada 15. Okey, ada 4. Ada 4. Kemudian ada 3. Kemudian ada 2. Q kita. Okey, ada 2. Apa ni saya tu cakap 2, tulis 3. Ada 2. Okey, kemudian R kita. R kita bulatan warna hijau. Dalam bulatan warna hijau ada 3M tolak 3. Okey, ini ya. Okey, kemudian kita ada 7. Kita ada 3. Kita ada 2. Untuk bulatan warna hijau. Bulatan warna hijau ni. Okey, jadi gabungan. Dia suruh kita gabungkan. Dia nak gabungkan P, nak gabungkan Q, nak gabungkan dengan R. Okey, bila kita gabungkan, maknanya kita ambil semua. Jadi 3M. Saya takut kamu keliru. Okey, kita gabungkan semua. Okey, 3M. Okey, 3M dah ambil. Lepas tu 4. 4 dah ada. Dia ambil sekali je kelas 1 ni dah ada. Okey, 4 dah ada. 3M pun dah gabung. Okey, tambah 3. Okey, 3 sudah. Okey, tambah 7. Okey, 7 pun dah. Potong 7. Okey, kemudian tambahkan dengan 15. Okey, tambahkan dengan 2. Okey, 2 ni habis. Sebab dia sama, tulis sekali je. Okey, dan kemudian tambahkan dengan 5M tolak 3. Okey, jumlah semua ni dia kata mesti sama dengan 68. Sebab set semester kita semua ni dia kata ada 68. Dia suruh kita cari nilai M dia berapa. Jadi kita buat kat sini. Okey, 3M tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2 tambah 5M tolak 3. Okey, mesti dapat 68. Okey, jadi sekarang kita kena selesaikan dulu. Okey, abaikan dulu ni mesti satu geng. Okey, kita selesaikan dulu. Okey, 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2 tolak 3. Okey, tekan kalkulator. 4 tambah 3 tambah 7. Ya, 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2 tolak 3. Akan dapat 28. Mana dah pen saya? Okey, 28. Okey, 28 sini. Okey, 5 ni 3M tambah 5M akan dapat 8M. Okey, 8M. Okey,
Okey, 8M. Okey. Ni geng ni tambah dengan geng dia. Jadi 8M, lepas tu 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2 tolak 3 dapat 28. Okey, jadi kena samakan dengan 68. Jadi kita nak buang kat sini, kita nak buang 28 ni. Jadi 8M tambah 28 tolak 28. Kita nak jadikan 28 tu kita nak hilangkan. Jadi bila sana tolak, kat sini pun kena tolak juga. Tolak 28. Okey, jadi 68 tolak 28 akan dapat 40. Okey, kat sini dah habis dah. Okey, 8M. Jadi kat sini kita nak buang pula 8. Jadi kita kena bahagi dengan 8. Okey, ni pun kena bahagi dengan 8. Jadi 8 kat sini habis, 8 bahagi 8 habis. Jadi 40 bahagi 8 dapat 40 bahagi 8 dapat 5. Jadi jawapan kita M sama dengan 5. Macam tu je. Ada tak kelas apa-apa nak tanya? Ada tak yang tak faham? Cikgu, Ya. 5N tolak 3 tu macam nak kira? 5M tolak 3. Yang ni? Yang ni ya? Yang ni kan? Okey. Okey, yang ni kan kita dah gabung. Yang ni kita dah gabung semua ni. Kamu nampak ke? Macam ni kan? Okey, sekejap ya. Okey. Gabungan kan gabungan 4 pula. Gabungan PQR ni adalah gabungan ni 3. Tengok ya kat sini kan 3, lepas tu 4, sini 4, lepas tu 15, kat sini ada 15, kemudian 2, sini ada 2, 3, sini ada 3, 7, sini ada 7, kemudian kita ada 5M tolak 3. Okey, 5M tolak 3 ni macam mana kamu kata nak selesaikan? Okey, bila kita dah gabung semua ni, okey, asingkan dulu yang mana yang ada M. Jadi yang ada M ni adalah 3M dengan 5M. Okey, jadi saya akan tambahkan 3M tambah 5M jadi 8M. Boleh tak kat situ? Boleh ke Alia? Boleh ke? Boleh. Okey, 3M tambah 5M saya dapat 8M kat sini. Okey, jadi 8M ni 3M ni dah selesai, 3M dah selesai, 8M 3M dengan 5M dah selesai, iaitu bila kita tambah dapat 8M. Okey, jadi sekarang yang tinggal yang tak ada M. Yang tak ada M je tinggal. Jadi yang tak ada M ni kita selesaikan. Jadi 4 tambah 3 kita dapat 12. Okey, 12 tambah 7 kita dapat 19. Jadi 19 tu tambah 5. Ni kamu tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2. Tapi kat sini tolak kan, jadi tolak 3. Sebab tu saya dapat kat sini 28. Boleh ke kamu ambil kalkulator, kita tekan dekat 4 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 2. Tapi 3 ni simbol dia tolak, jadi tolak 3. Sebab tu saya dapat 28 kat sini. Boleh ke yang tu Alia? Faham tak? Oh, kiranya kira yang M dulu baru boleh kira yang tak ada M. Betul, sebab kalau dia ada M, ada unknown ni kan, maknanya dia boleh selesaikan kat dia je. Dia macam ada geng-geng je, ada M dengan M je boleh tolak. Yang tak boleh tolak ni, gengkan dengan yang tak boleh tolak, yang tak ada M. Okey? Okey, bila kamu dah selesaikan yang ni, okey, bila kita dah selesaikan yang ni, okey, kita nak jadikan M ni je yang ada kat sebelah kiri ni. Kita nak yang sebelah kiri ni je ada M. Sebab tu saya kena buang 28 ni. Jadi macam mana kita nak jadikan 28 ni jadi kosong? Sebab itulah saya tambah. Sebab kat sini, saya tolak. Sebab kat sini dia ada positif 28. Jadi saya nak hilangkan 28 tu, saya pun tolak 28. Jadi 28 tolak 28 habis. Tinggallah 8M sahaja kat sini. Okey, bila saya tolak 28, kat kiri saya tolak 28. Yang ni kan saya tolak 28 ni, kat kanan pun kena tolak dengan 28 juga. Jadi bila kat sini dah habis, saya cuma tinggal 8M sama dengan 68 tolak 28 dapat 40 kat sini. Okey. Okey, bila dah dapat kat sini, okey, sekarang kita ada 8M sama dengan 40. Okey, sekarang saya nak M sahaja. Saya nak M saja. Jadi macam mana saya nak buang 8 ni?
Jadi saya kena bahagi dengan 8. Okey, untuk saya buang 8 ni saya kena bahagi dengan 8. Kenapa bahagi dengan 8? Sebab 8M ni sebenarnya sama dengan 8 darab M. Jadi bila kita nak buang darab, kita kena bahagi. Bila saya bahagi, dia akan habis kat sini. Sebab tu kat sini saya bahagi 8. Okey, bila saya bahagi 8, bila kat kanan, kat kiri saya bahagi 8, maknanya kat sekejap ya, pemadam saya tak keluar. Okey, bila kat kiri saya bahagi 8, kat kanan pun kena bahagi dengan 8 juga. Sebab tu dah kita dapat M kita sama dengan 40 bahagi 8 dapat 5. Macam tu. Okey, bila kamu nak check balik, kamu sebenarnya boleh check balik. Contohnya kamu dah dapat M ni sama dengan 5. Okey, jadi kamu gantikan M tu, M tu dalam semua nilai-nilai ni. Okey, kalau saya gantikan ya, saya tunjuk. Okey, saya gantikan sini M ni jadi 5. Saya darab je sebab saya cakap kat sini 8M ni bersamaan dengan 8 darab M. Jadi kalau 3M maknanya bersamaan dengan 3 darab 5 sebab 5 kita, M kita sama dengan 5. Jadi 3 darab 5. Okey, 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, jadi kat sini kawasan sini jadi 15. Okey, 3 darab 5. Okey, kemudian kat sini 5M tolak 3. Jadi 5M tolak 3, 5 darab 5 sebab M kita sama dengan 5 tolak dengan 3. Okey, 5 darab 5 25. 25 tolak 3 jadi 22. Okey, jadi 22. Maknanya nilai kita kat sini adalah 22. Kalau saya dah masukkan nilai M tu ya. Jadi kamu boleh cek balik. Betul ke ni saya buat ni? Betul tak kalau kita tambah semua ni dapat balik 68. Jadi kalau saya tambah balik 15 ni, saya dah kira 3M tu sama dengan 15. Jadi 15 ni bila kita tambahkan dengan 4, tambahkan dengan 3, tambahkan balik dengan 7. Lepas tu tambahkan dengan 15 tambah balik 2, tambah balik 22, kamu akan dapat 68 ni balik. Maksudnya equation ni, persamaan ni bila kamu gantikan 3M ni dengan 15 iaitu 3 darab 5, kemudian kamu gantikan 5M ni dengan 5 darab 5 25, nanti kamu akan dapat balik 68. Kamu boleh cek balik ya. Contohnya 3 ni, 3 darab 5 dapat 15. Kat sini 3 darab 5 dapat 15. Okey, 5 darab 5 dapat 25. Okey, jadi bila kamu tekan balik, okey 15, tambahkan dengan 4, tambah dengan 3, tambah dengan 7, tambah dengan 15, tambah 2, tambah 25, tolak dengan 3, kamu akan dapat balik 68. Jelas ke kelas yang ni? Untuk kamu cek lah, kalau kamu dah dapat jawapan dia, kamu nak cek betul ke nilai M ni 15. Jadi kamu gantikan 3M ni sama dengan 3 darab 5, iaitu nilai 5 kita, iaitu nilai M kita 5. Boleh ke yang ni? Ada tak sesiapa yang tak faham? Boleh tak? Ada tak lagi apa-apa yang kamu nak tanya sebelum saya teruskan? Okey ke yang ni? Kalau masih pening, okey, jom kita tengok contoh yang lagi satu ni lebih kurang juga. Okey, lebih kurang ya. Contoh dia kata gambar rajah yang di bawah menunjukkan bilangan unsur dalam set X, set V, set W. Okey, dia kata kalau gabungan semua set semester kita ni, maknanya kita tambahkan semua sekali ni, kita akan dapat nilai set semester iaitu iaitu 56. Maknanya kamu tambah semua nilai dalam ni, kamu akan dapat 56. Okey, jadi saya akan buat ya. X, okey, gabungkan dengan V, gabungkan dengan W. Ke kamu nak buat satu-satu? Kita buat satu-satu lah, saya takut awak keliru. Okey, unsur dalam X kita iaitu bulatan warna merah, kita ada unsur iaitu 14. Lepas tu tambah dengan 2, tambah dengan 3, tambah dengan 5 dalam kita punya bulatan warna merah. Kemudian kita ada V iaitu bulatan warna biru, kita ada 3K tambah 2,
tambah 5 tambah 1 untuk bulatan warna biru. Okey, kemudian kita ada W. Bulatan warna hijau kita ada 5K tolak 1 tambah 3 tambah 5 tambah 1. Okey, ini satu geng ni, 5K tolak 1 ni. Okey, satu geng kat sini, 5K tolak 1. Jadi bila kita gabungkan, kita akan dapat gabung. Gabung ni bila kita gabung, kalau ada yang sama kita tulis sekali sahaja. Contohnya 14. 14 ada 1 je kan, jadi 14. Tambahkan dengan 2. 2 kita ni ada 1 je, 2. Jadi 2 ni ada 1 je. Tulis sekali je. 2 dah. 3. 3 ada 3, sini ada 3. Ni 3K tak sama ya. Ni ada 3 juga. Cancel 3 ni. Kemudian tambah 5. 5 ada 1, 2, 3, 5. Kemudian tambahkan dengan 3K. Sini 3K habis. 14 ni pun dah tadi tambah. Kemudian tambah 1 kat sini. Tambah 1. 1 sini habis. Tambah 5K tolak 1. Kita cek balik semua ni betul tak saya tambahkan. Kita mesti ada 14, 2, 3, 5, 3K, 1, 5K tolak 1. Selesai. Cukup kita punya ni. Kita punya unsur, gabungan unsur X, V dan W. Dia kata semua unsur ni mesti nilai dia 56. Maksudnya 14. Tambahkan dengan 2, tambah 3, tambah 5, tambah 3K, tambah 1, tambah 5K tolak 1. Nilai dia kita mesti dapat 56. Jadi yang K dengan K ni kita gengkan dia. K dengan K, 5K dan 3K. 5 tambah 3 dapat 8. Sorry, kejap ya. Pen ni tak keluar dah. Dapatlah 5, 3 tambah 5 kita dapat 8K. Jadi ini 14 tambahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tolak 1. Dapat berapa? 14 tambahkan dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tolak 1. Kita akan dapat 24. 24. Dapat 24. Jadi tambahkan dengan 24. Tambahkan dengan 24, kamu akan dapat 56 ni. 56 kat sebelah tu. Sekarang saya nak buang 24 ni. Sebab saya nak jadikan sebelah sini cuma ada K je. Jadi untuk saya buang 24 ni, saya kenalah tolak dengan 24. Sebab kat sini ada tambah. Jadi untuk kita buang 24 ni, kita kena tolak. Jadi 8K tambah 24. Nak buang 24, kena tolak 24. Untuk saya jadikan dia sifar. Jadi bila kat sini tolak 24, sebelah sini pun kena tolak dengan 24. Jadi 56 tolak 24, kamu akan dapat 32. 32 sini. Jadi 24 tolak 24 habis. Sini habis sifar. Cuma tinggal 8K sahaja. Jadi sekarang saya nak ada K je. Saya tak nak 8K. Saya nak K sahaja. Jadi macam mana nak dapatkan K sahaja? Saya kenalah singkirkan 8 tu. Jadi nak singkirkan 8, kalau 8K, 8 kali K, nak tinggalkan K saja, maknanya saya kena bahagi dengan 8. Contohnya kamu ada 8 gula-gula. 8K, 8 gula-gula. Kamu nak tinggalkan satu je gula-gula. Maknanya 8K ni, 8 ni kamu kenalah bahagi dengan 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagikan dengan 8. Barulah kamu dapat tinggal satu je. Itulah maksud dia. Secara ringkasnya. Jadi kita ada 8K, kita nak satu je. Jadi kita kena bahagi 8. Jadi bila kat sana bahagi 8, kat sini pun kena bahagi dengan 8 juga. Bila kat kanan, kat kiri kamu bahagi 8, kat kanan pun kena bahagi dengan 8. Jadi 8K
bahagi 8 habis. Tinggal K sahaja. Okey, 32 bahagikan dengan 8 akan dapat 32 bahagi 8 akan dapat 4. Jadi nilai K kita sama dengan 4. Ada tak apa-apa yang tak jelas kelas? Boleh ke? Boleh ke yang ni? Okey, kamu boleh cek balik. Betul ke K ni sama dengan 4? Okey, jom cek balik. Kalau kita nak cek, kita boleh buat yang ni kan. Yang kita dah tambah-tambah tadi. Okey, 14 tambah dengan 2 tambah dengan 3 tambah dengan 5 tambahkan dengan 3K. Maknanya 3 darab dengan 4. Kita gantikan nilai K tu dengan 4. Okey, tambah 1 tambah 5K. Okey, 5K saya gantikan K dengan nilai 4. Tolak 1. Okey, kira ke dapat berapa agaknya? Okey, kalau 14 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tak tolak 1 akan dapat 24. Okey, jadi saya buat 24 sini. Okey, tambah 3 darab 4. 3 kali K, 3 kali K maksudnya 3 kali 4. Sebab nilai kita K kita sama dengan 4. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Jadi tambahkan 12 kat sini. Okey, tambah K 5K. Okey, 5K sama dengan 5 darab 4. Okey, 5 darab 4 sama dengan 20. Jadi tambahkan 20 kat sini. Okey, jadi 24 tambah 12 tambah 20, kamu akan dapat balik iaitu nilai dia 56. Bila kamu dapat balik nilai dia sama dengan nilai yang dia beri ni, maknanya betul lah nilai K kamu iaitu 4. Kalau dia tak sama, maknanya salah kamu kira nilai K tu. Okey, pastikan dia sama. Untuk kamu check je lah, kamu check betul ke nilai K tu 4. Bila kamu masuk balik nilai 4 tu dalam K, kalau dia dapat sama dengan jawapan yang kita yang ni, maknanya betul. Kalau tak sama, maksudnya salah. Okey, maksudnya salah nilai K tu. Okey, boleh tak kelas ni? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Ada tak apa-apa yang tak jelas? Hari ni macam tuition, ada 2 orang je. Ada tak kelas apa-apa? Jelas. Okey ya, boleh ya yang ni. Okey, jom kita tengok yang susah sikit. Ini panjang ayat dia. Saya akan cuba terangkan sebaik mungkin. Okey, jom kita try satu-satu ya. Okey, dia kata kat sini Persatuan Penduduk Taman Bahagia menganjurkan beberapa pertandingan sukan supaya penduduk menyedari akan kepentingan kesihatan diri. Okay, ada sebanyak 35 orang menyertai pertandingan bola, 24 orang menyertai pertandingan pingpong, 13 orang menyertai badminton. Manakala 4 orang menyertai pertandingan bola sepak dan pingpong, 8 orang menyertai pertandingan pingpong dan badminton, 2 orang menyertai ketiga-tiga pertandingan tersebut. Tiada peserta yang menyertai pertandingan badminton dan bola sepak sahaja. Hitungkan peserta yang hanya menyertai satu pertandingan sahaja. Ni panjang ni, jalan kira dia ni. Jom kita jangan serabut-serabutkan kepala. Okey, kita buat satu-satu. Okay, first bila dapat soalan panjang macam ni, penting sekali kamu gariskan dulu dia punya key point dia. Maklumat-maklumat yang diberi tu gariskan siap-siap. Okay, bila dah gariskan, keluarkan dulu maklumat dia. Okay, sekarang dia bagi tahu kita ada 35 orang yang menyertai bola sepak. Okay, jadi letak kat sini ada 35 orang ni keseluruhan orang yang menyertai pertandingan bola sepak. Jadi kita ada 24 orang yang menyertai pingpong. Kemudian kita ada 13 orang yang menyertai badminton. Okey, tu maklumat yang diberi. Okey, ni jumlah keseluruhan ya, jumlah keseluruhan yang join bola sepak, yang join pingpong, yang join badminton, keseluruhan. Lepas tu dia bagi kat sini maklumat dia kata ada 4 orang yang join bola sepak dan pingpong sahaja. Dia join 2 pertandingan iaitu bola sepak dan pingpong. Kemudian kita ada 8 orang yang join pingpong dan badminton. Kemudian ada 2 orang yang join 3 pertandingan iaitu bola sepak, pingpong dan badminton. Dia join 3-3. Kemudian dia kata tiada peserta yang menyertai badminton dan bola sepak sahaja. Maksudnya 2 pertandingan iaitu badminton dan bola sepak ni yang join dua-dua, badminton dan bola sepak ni tak ada orang.
iaitu Sifa. Okay, jom kita lukis satu-satu supaya kamu nampak lebih jelas. Okay, macam mana nak lukis? Okay, pertama sekali set semester kita, iaitu set keseluruhan kita mestilah jumlah peserta. Okay, dia kata kat sini jumlah peserta, dia tak bagi tahu berapa orang. Tapi jangan risau, abaikan dulu yang tu. Kemudian saya akan buatkan set A sebagai peserta yang peserta bola sepak. Okay, set B adalah peserta pingpong dan set C adalah peserta badminton. Okay, buka mata luas. Dia macam agak susah sikit yang ni. Okay, mula sekali kamu kena lukiskan dulu gambar Raja Van. Okay, lukiskan kotak. Kemudian lukiskan set semester kita. Okay, set semester. Kemudian kat sini kita ada 3. Kita kena ada 3 bulatan sebab ada 3 permainan. Okay, sekejap ya. Sekejap saya tengok kenapa macam ada bunyi bising. Sekejap ya, macam mana saya nak tengok kamu. Okey. Kemudian kita kena buat 3 bulatan ni sebab ada 3 pertandingan. Iaitu ada bola sepak. Okay, saya buat A sebagai bola sepak, B sebagai pingpong, C sebagai badminton. Okey, saya bawa dia pergi sebelah. Okey, daripada lukisan kita ni, kita tengok maklumat yang dia beri. Okey, yang pertama sekali, sini kan saya kena warnakan. Saya warnakan lah supaya kamu nampak. Sekejap ya, highlight. Saya harap dia tak terang sangat. Okey, ni warna merah ni. Kawasan warna merah ni adalah kawasan yang bola sepak. Okey, sekarang saya tukar warna biru. Okey, warna biru adalah kawasan yang main pingpong. Okey, kemudian warna hijau adalah kawasan yang geng yang untuk bola sepak. Okey, untuk bola sepak. Jadi kat sini kita ada 3 ni. 3 pertandingan yang ada. Okey, jadi yang saya tak nak kamu serabut. Okey, pertama sekali kamu tengok kat sini sekejap ya. Okey, kat sini kat mana kita ada dua peserta yang disertai 3 bola sepak, pingpong, badminton. Jadi 2 ni kita nak kena letak kat mana? Kita kena letak kat tengah-tengah. Kenapa kita kena letak kat tengah-tengah? Kalau kamu perasan kat tengah-tengah ni, dia termasuk dalam A. Lepas tu dia termasuk juga dalam B. Kemudian dia termasuk juga dalam C. Kat sini. Maknanya dia join ke 3 ni. Faham ke kelas kenapa 2 tu kat tengah-tengah? Tengah 2 ni ada dalam merah, ada dalam biru, ada juga dalam hijau. Jelas ke yang ni? Sebelum saya teruskan. Jelas. Okey, 2 ni sebab dia join 3 ya. Bola sepak pun join, pingpong pun join, badminton pun join. Sebab tu kita kena letak 2 kat sini. Okey, sekarang dia kata kat sini bola sepak dan pingpong. Okey, mana kawasan bola sepak dan pingpong? Okey, ni bola sepak, sini pingpong. Okey, dia ada warna merah, dia ada warna biru kat sini. Perasan tak kat sini adalah kawasan bola sepak dan pingpong. Okey, kemudian kat sini dah ada 2. Dia kata yang menyertai bola sepak dan pingpong ada 4 orang. Okey, maknanya kat sini ada 4 jumlah yang kawasan saya lorek warna biru ni mesti jumlah dia 4. Jadi sebabkan kat sini dah ada 2, sebab tu kita kena buat 4 tolak 2, kita akan dapat 2 kat sini. Barulah cukup kawasan kat sini iaitu 4 orang yang join bola sepak dan pingpong. Okey, boleh ke yang ni? Jelas tak? Ada tak nak tanya kenapa dia jadi 2? Boleh ke? Jelas. Jelas ya? Okey, kemudian dia kata kat sini pula. Okey, sini dah selesai 2. Okey, kemudian dia kata yang main pingpong dan badminton. Okey, pingpong dan badminton ada 8 orang. Okey, pingpong dan badminton ni ada 8 orang. Jadi kat sini, kat kawasan ni pula mesti ada 8. Kat sini mesti ada 8. Itu kawasan pingpong pun dia main, badminton pun dia main. Mesti ada 8 orang. Jadi kat sini dah ada 2. Jadi kat kawasan ni kena ada berapa? 8 tolak 2 ada 6. Barulah cukup kawasan yang saya lorek ni cukup 8. Iaitu 2 tambah 6 jadi 8 kat sini. Okey, ada 8 orang yang main badminton dan pingpong. Okey, dia sama dengan cara macam ni. Sebab ada 2 kena tolak.
Okey, kemudian seterusnya kita kena tengok. Okey, jadi macam ni kan. Okey, hold dulu yang ni. Okey, kemudian tengok kat sini. Dia kata berapakah jumlah peserta bola sepak sahaja. Okey, peserta bola sahaja tu berapa? Okey, kamu tengok ya, bola sepak ni ada 35 orang. Okey, 35 orang. Jadi kat sini dia ada, sekejap ya, bola sepak dan yang ni saya tak cukup, tak lengkap. Okey, kat kawasan ni ada berapa? Cuba tengok kat kawasan ni ada berapa. Sekejap ya, sorry. Okey, peserta bola sepak ada 35 orang. 35 orang. Lepas tu dia suruh kita cari yang join bola sepak sahaja. Jadi dia nak kita cari kawasan ni je. Kawasan ni je. Kawasan ini sahaja. Kawasan ini sahaja tu ada berapa orang? Jadi 35 orang keseluruhan orang yang join bola sepak ni ada 35. Jadi untuk kita cari yang join bola sepak sahaja tu berapa, kamu kena tolak kawasan ini. Sebab dua ni adalah yang join bola sepak dan pingpong. Yang ni pula yang join dua-dua. Dua dia ni. Dia join tiga-tiga. Okey, sebab tu kita kena tolak dua sini, dua sini. Jadilah 31. Jelas ke kelas yang ni? Faham ke kenapa kita? Jelas. Boleh ya? Okey, kemudian tuliskan 31 kat sini. Okey, kemudian dia kata carikan jumlah peserta pingpong sahaja. Okey, pingpong kita warna biru ni. Okey, warna biru ni dia kata jumlah pingpong kita sepatutnya ada 24 orang. Keseluruhan warna biru ni sepatutnya ada 24. Tapi dia suruh kita cari yang kawasan ini sahaja. Ini sahaja, iaitu yang main pingpong sahaja. Jadi 24 ni kamu kenalah singkirkan, tolak 2, tolak 6 untuk dapatkan kawasan ini sahaja. Jadi ada berapa? Ada 14. Jelas ke yang ni? Kenapa saya tolak 2, Jelas. 6? Okey. Jadi 24 tolak 2, tolak 2, tolak 6 dapat 14 kat sini. Okey. Kemudian dia suruh kita cari yang badminton sahaja. Okey, yang badminton sahaja. Okey, badminton kita keseluruhannya sepatutnya ada 13 orang. Maknanya keseluruhan ni semua warna hijau ni patutnya ada 13. Tapi dia suruh kita cari kawasan ini sahaja. Kawasan ini sahaja. Jadi 13 tu kamu kena tolakkan dengan 2, tolakkan dengan 6 untuk dapatkan berapa jumlah kat sini. Kat sini je tu ada berapa? Iaitu 5. Okey, jadi bila kamu tolak 6 tolak 2 dapatlah 5 kat sini. Jelas ke yang ni? Boleh tak? Ada tak apa-apa nak tanya? Jelas. Jelas ya? Okey. Last sekali dia kata jumlah peserta yang hanya menyertai satu pertandingan sahaja. Okey, jadi kat sini yang menyertai satu pertandingan sahaja. Jam mana pen saya? Okey, jadi kat sini ini adalah kawasan 31 ni adalah jumlah peserta yang join bola sepak sahaja. Tengok dia ada kat kawasan ni je. Kawasan warna merah je. Bola sepak sahaja. Kemudian 14 orang ni adalah yang join pingpong sahaja. Tengok dia ada kat kawasan ni je. Kawasan ni je. Okey, dia tak share. Kemudian kita ada 5 orang yang join badminton sahaja. Tengok dia ada kawasan ni je. Okey, jadi dia suruh kita hitungkan jumlah peserta yang hanya join satu pertandingan saja. Maknanya dia cuma join, kalau dia join bola sepak je. Dia tak ada join bola sepak dengan pingpong ke, tak ada. Okay, kalau dia join badminton sahaja. Kalau dia join pingpong sahaja. Jadi dia suruh kita kira berapa jumlah peserta yang join satu pertandingan sahaja. Maknanya kita kena tambahkan 31 orang yang join badminton, yang join bola sepak sahaja, tambahkan dengan 14 peserta yang join pingpong sahaja, dan 5 orang yang join, tambahkan dengan 5 orang yang join badminton sahaja. Jadi keseluruhan peserta yang join satu pertandingan sahaja ada 50 orang. Jelas ke kat sini? Boleh ke kelas yang ni? Boleh. Boleh ya. Jadi kesimpulannya ada 50 orang peserta yang join satu pertandingan sahaja. Soalan dia satu je. Dia suruh kamu cari
berapa peserta yang join satu pertandingan saja, tapi dia punya jalan kira tu punyalah panjang untuk kamu dapatkan jumlah peserta yang join satu-satu pertandingan tu. Yang ni agak kebat sikit lah, aras tinggi. Okay, kamu kena fikir advance sikit ni. Tapi saya dah terangkan tadi, saya harap okey ya. Okay, jom tengok lagi satu yang terakhir. Okay, jadual berikut menunjukkan makanan kegemaran bagi 125 orang. Maknanya ini adalah set semester kita. Set semester kita keseluruhannya mesti ada 125 orang. Okay, kemudian dia bagi tahu kita, okay, geng nasi lemak yang suka nasi lemak ada 71 orang, yang suka nasi lemak dan nasi goreng ada 22 orang, yang suka nasi lemak dan mi goreng ada 30 orang, yang suka nasi goreng dan mi goreng ada 27 orang, dan yang suka tiga-tiga ada 12 orang. Okay, kemudian dia bagi tahu kat sini bilangan pelajar yang menggemari nasi goreng sahaja adalah 2 kali ganda bilangan murid yang suka mi goreng sahaja. Okey, tak nak tengok dulu yang tu. Okey, jom lukis kita punya gambar rajah dulu. Okey, pertama sekali mesti buat set semester kita. Okey, set semester kita mesti ada kotak. Okey, simbol set semester. Okey, disebabkan kita ada 3 jenis makanan, iaitu nasi lemak, nasi goreng dan mi goreng. Jadi kita kena buat bulatan ni ada 3. Okey, ada 3. Kenapa bulatan 3-3 ni dia bergabung? Sebab ada 3 ni dia share. Ada 12 orang yang suka, dia suka makan 3-3 sekali. Sebab tu kita kena berlanggar antara satu sama lain. Okey, jadi saya namakan A sebagai nasi lemak, B sebagai kumpulan murid yang suka nasi goreng, C yang suka mi goreng. Okey, jadi bila kamu nak buat, kamu dah lukis dah ni. Okay, pertama sekali mesti tengok dulu yang mana ada 3-3 ni. Sebab dia akan mainkan peranan yang akan tolak orang lain. Okay, jadi kita ada 3-3 ni ada 12. Okay, jadi 12 ni kena letak tengah-tengah. Okay, 12 ni kena letak tengah-tengah. Kena letak tengah-tengah sebab dia suka 3-3. Dia suka mi goreng, dia suka nasi goreng, dia suka juga nasi lemak. Jadi dia kena duduk kat tengah-tengah. Sama kes dengan yang tadi tu. Okay, dia lebih kurang. Okay, sekarang kita tengok yang suka nasi lemak dan nasi goreng. Yang suka nasi lemak dan nasi goreng ada 22 orang. Okay, nasi lemak dan nasi goreng ada 22. Ya Allah, kenapa saya punya pen? Okay, nasi lemak dan nasi goreng ni ada 22 orang. Okay, kawasan nasi lemak, nasi goreng. Dia suka nasi lemak, nasi goreng adalah kawasan kat sini. Kawasan ini. Okay, yang suka nasi lemak dan nasi goreng. Cuba kalau kamu tengok daripada jauh, okay, dia masuk dalam kawasan warna merah, dia masuk juga dalam kawasan warna biru. Maknanya yang suka nasi lemak, yang suka nasi goreng kat tengah-tengah ni. Okey, tapi kat sini dia kata ada 22 orang, tapi kat sini dah ada 12 dah. Kat sini dah ada 12 dah. Jadi sebab itulah untuk kita dapatkan lagi kawasan kat sini je tu berapa? Maknanya 22 ni kenalah tolak dengan 12 kat sini. Kamu akan dapat kawasan kat situ 10. Okey, bila kamu tambah balik, okey, 10 tambah 20, 10 tambah 12 akan dapat 22. Balik, menjawab balik soalan yang ni, iaitu ada 22 orang yang suka nasi lemak dan nasi goreng. Jelas ke kelas yang ni kenapa kita tolak 12 tu? Faham tak? Faham tak kenapa saya tolak 12? Boleh ke? Boleh ya. Okey, kemudian dia kata nasi lemak dan nasi goreng. Okay, kawasan nasi lemak, nasi goreng, kawasan yang ini. Yang saya lorikkan, kawasan yang ini. Okay, dia kata kawasan yang ini, yang suka nasi lemak dan nasi goreng ni, dia kata ada 30 orang. Jadi kat sini dah ada 12. Kat sini dah ada 12, maknanya kita nak dapatkan selebihnya tu berapa? Jadi 30 tu kena tolak dengan 12. Okay, jadi kita akan dapat 18 kat sini. Barulah cukup keseluruhan ni 30. Okey, jadi kemudian dia suruh kamu cari nasi goreng dan mi goreng. Okey, kawasan nasi goreng, mi goreng, kawasan ini. Kawasan ini dia kata ada 27 orang. Jadi disebabkan kat sini dah ada 12, jadi 27 kena tolak 12, kamu akan dapat 15. Jadi selebihnya 15 kat sini. Okey. Okey, dah selesai. Siap kita punya gambar rajah ni. Okey, jom bawa pergi sebelah. Okay, jadi kita nak kena tahu berapakah jumlah murid yang suka nasi lemak sahaja. Kita boleh cari.
Contohnya kita boleh cari, dia kata kat sini yang suka nasi lemak ada 71 orang. Maknanya kawasan warna merah ni keseluruhannya ni jumlah dia 71 orang. Jadi macam mana kita nak tahu jumlah murid yang suka nasi lemak sahaja? Dia suka nasi lemak sahaja kat kawasan ni je. Kawasan ni je yang kita nak tahu berapa jumlah dia. Jadi disebabkan yang lain dah ada nilai, maknanya 71 ni kamu kena tolakkan dengan 10, tolakkan dengan 18, tolakkan dengan 12, barulah kamu dapat nilai yang kat sini sahaja tu berapa. Iaitu ada 31. Jadi bila kamu tambah balik keseluruhan warna merah ni, kalau kamu tambah balik kan, saya punya ni degil pula dia. Kalau saya tambah balik 30 tambah 10, sorry 31. Kalau saya tambah balik 31 tambah 10 tambah 18 tambah 12, saya akan dapat balik jumlah 71, iaitu jumlah keseluruhan bilangan murid yang suka nasi lemak. Jelas ke kelas yang tu? Ada tak apa-apa nak tanya? Boleh ke yang ni? Siapa ada tak nak tanya? Konsep dia sama je. Konsep dia sama. Okay? Yang penting sekali kamu mesti letak dulu 12 ni. Sebab 12 ni akan mainkan peranan. Yang lain tengok ni, yang lain akan tolak 12 ni. Sebab 12 adalah orang yang suka 3-3. Jadi macam ni kita nak cari yang suka 2 je. Sebab tu kita kena tolak 12 tu. Okay? Sebab dia akan kacau kita punya graf ni. Tapi konsep dia sama je. Okay? Kamu cuma kena tangkap je konsep dia. InsyaAllah kamu mesti boleh buat punya. Okay, bila kita dah ada kita punya lukisan, senanglah kita nak menjawab soalan dia. Okay, sebelum tu dia kata, dia bagi lagi satu maklumat. Dia kata bilangan pelajar yang suka nasi goreng sahaja tu, bilangan murid yang suka nasi goreng sahaja tu adalah 2 kali ganda bilangan murid yang suka mi goreng. Okay, jadi saya akan letakkan mi goreng sebagai X sebab saya tak tahu berapa jumlah murid yang suka mi goreng sahaja. Jadi jumlah murid yang suka mi goreng sahaja tu saya akan letak sebagai X. Lepas tu dia kata yang suka nasi goreng sahaja ni adalah 2 kali ganda bilangan murid yang suka mi goreng. Maknanya kalau mi goreng kita, yang suka mi goreng sahaja tu saya namakan X. Jadi yang suka nasi goreng sahaja tu saya akan namakan sebagai 2X, iaitu 2 kali ganda murid yang suka mi goreng. Dia advance sikit ni. Okay. Kemudian saya akan letakkan nilai. Ni adalah kawasan yang suka mi goreng sahaja, iaitu nilai dia X. Ini kawasan yang suka nasi goreng sahaja, iaitu nilai dia 2X. Kita tak tahu lagi jumlah dia. Okey? Boleh ke yang ni? Saya harap okey ya. Jadi jumlah pelajar kita ada 125 orang. Jadi kita kena cari macam ni kita nak tentukan berapa nilai X ni, kita boleh selesaikan. Okey, je saya tunjukkan macam mana kita nak selesaikan. Okey. Keseluruhan ni dia kata mesti ada 125. Jadi sama macam tadi. Okey, 31 tambahkan dengan 10. Okey, tambahkan dengan 12. Okey, tambahkan dengan 18. Okey, tambahkan dengan 15. Kelain pula berdiri. Okey, tambahkan dengan 15. Okey, tambahkan dengan 2X. Tambahkan dengan X. Okey, jumlah dia mesti 125, iaitu jumlah pelajar kita. Okey, 125. Okey, macam saya ajar tadi, X dengan X ni bagi geng. Okey, 2X tambah 1X dapat 3X. Okey, dah selesai yang geng ni, baru selesaikan yang lain. Yang tak geng, iaitu 31 tambah 10 tambah 12 tambah 18 tambah 15. Okey, tekan kalkulator. 31 tambah 10 tambah 12 tambah 18 tambah 15 akan dapat 86. Jadi 86 kat sini. Samakan dengan 125. Okey, sekarang saya nak 3X je kat sini. Jadi saya nak buang 86 ni, jadi 86. Nak buang 86 kena tolak 86 supaya dia jadi sifar. Okey, tambahkan dengan 3X sama dengan, bila sana tolak 86, sebelah sini pun kena tolak juga 86. Jadi tolak 86. 86. Okey, jadi 86 tolak 86 habis
sifar, kita tinggal 3x je kat sini. Okey, sini 125 tolak 86, 125 tolak 86, tak ya. Saya akan dapat 39. Mana pen saya ni hilang. Okey, 39. Okey, bila dapat 39, saya nak dapat x je. Saya nak x sahaja. Jadi, saya nak buang 3 tu, saya bahagi 3. Okey, bila sana bahagi 3, sini pun kena bahagi dengan 3. Jadi sini, sekejap ya, mana pen saya ni. Okey, jadi 3x bahagi 3 habis, tinggal x sahaja. 39 bahagi 3 dapat 13. Jadi nilai x kita adalah 13. Boleh ke kelas yang ni? Boleh ke? Boleh tak ini? Ada tak siapa nak tanya? Boleh. Okey, jadi kita akan gantikan balik. Kita dah tahu kat sini nilai x kita 13. Jadi maknanya jumlah murid yang suka mi goreng ni cuma ada 13 orang. Iaitu ada nilai dia x iaitu 13. Kalau yang mi goreng saja ada 2x, maknanya 2 darab 13. Sebab dia nilai dia 2 kali ganda murid yang suka. Tengok ni dia kata 2 kali ganda murid yang suka mi goreng. Jadi 2 darab 13 akan dapat 26. Jadi kamu boleh gantikan nilai ni dengan 26. Gantikan nilai ni dengan 13. Okay. Boleh ke kelas? Yang ni dia macam agak susah sikit lah. Tapi saya nak kena tunjuk juga kat kamu. Sebab saya takut kalau dia masuk exam nanti, kalau saya tak terangkan, saya takut kamu tak boleh buat pula. So, kita pun tak tahu kan soalan exam macam mana. Jadi kita kena cuba je. Saya akan terang je supaya kamu tahu. Walaupun dia macam susah sikit. Tadi saya dah gantikan nilai dia. Maknanya x kita sama dengan 13. 2x sama dengan 13 darab 2. Okay, jom kita nak menjawab soalan dia. Okay, dia kata bilangan pelajar yang menggemari nasi goreng saja. Okey, nasi goreng saja kawasan yang ni. Kawasan ini iaitu 2x, iaitu 2x kita dah tahu x tu sama dengan 13. Jadi 2 darab 13 dapat 26. Bila kamu dah ada lukisan, lagi senang nak menjawab soalan dia. Okey, kemudian dia kata bilangan pelajar yang menggemari mi goreng saja. Okey, ni kawasan pelajar yang menggemari mi goreng saja iaitu kawasan X. X kita sama dengan 13. Jadi jawapan dia pun 13. Okey. Okey, kemudian bilangan murid yang menggemari 2 jenis makanan saja. Okey, jom cari. Okey, kalau ini jumlah murid yang suka 1 jenis makanan saja. Okey. Kalau ini pula jumlah murid yang suka ketiga-tiga makanan. Okey, jadi yang mana kawasan murid yang suka 2 jenis makanan saja adalah 10, iaitu jumlah murid yang suka nasi goreng dan nasi lemak. Sekejap, saya punya pen. 10 yang suka nasi goreng, suka nasi lemak. Lepas tu kita ada 15 iaitu yang suka nasi goreng, yang suka mi goreng. Kemudian kita ada 18 iaitu yang suka nasi lemak dan mi goreng. Jadi kita ada 10 tambah 15 tambahkan dengan 18. Iaitu kita akan dapat seramai 43 orang murid yang suka 2 jenis makanan sahaja. Itu je ke? Itu je. Boleh tak kelas? Ada tak apa-apa nak tanya sebelum saya akhiri kelas hari ini? Jelas ke hari ini saya punya penerangan? Ada tak yang apa-apa tak tanya? Apa-apa nak tanya? Hari ini tak ramai. Jadi kalau kamu jangan malu-malu nak tanya. Okay, ada tak apa-apa yang tak jelas ke? Tak faham ke? Miss saya tolong. Jelas. Jelas ya? Okay. Yang lain ada tak apa-apa nak tanya sebelum saya tutup kelas hari ini? Saya akan bagi kamu tugasan. Kamu cuba buat ya. Okey. Tak ada. Tak ada ya? Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Kejap lagi saya akan bagi kamu kerja sikit. Saya nak minta sangat-sangat kamu cuba buat dulu. Kalau ada masalah boleh WhatsApp saya. Okey, saya tolong. Saya nak minta kamu cuba. Sehari tu saya dah bagi tapi saya tengok macam tak ada siapa-siapa pun yang hantar balik kat saya kerja ni. Jadi saya tak tahu kamu sebenarnya boleh buat ke tak boleh buat. Saya agak risau kalau kamu tak hantar ni. Saya tak tahu kamu faham ke tak. Nanti cikgu kamu kata apalah, Cik Aina ajar ni. Murid saya tak boleh jawab pun soalan dia.
Jadi ya kelas, kalau kamu tak boleh, tolong sangat-sangat tolong WhatsApp saya. Saya ni ready nak tolong kamu ni. Jadi kamu tolong ya, cuba dulu. Kalau tak boleh, tolong WhatsApp saya. Nanti saya bagi kamu kerja. Saya akan bagi link ni sekali. Kamu dah siap-siap, kamu nak hantar kat saya. Kamu tekan kat sini. Dia akan pergi ke WhatsApp saya. Jadi kamu hantar kat situ. Okey, kerja rumah kamu nanti saya akan download. Saya akan semak. Saya akan hantar balik kat kamu. Kamu boleh tengok yang mana yang salah, yang mana yang betul, yang mana yang tak faham pun main sini. WhatsApp saya kat sini. Okey? Itu saja kelas. Ada tak apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, kamu dibenarkan untuk bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum.